Lepas saya memohon rayuan, saya cakap dengan mak saya yang kebetulan pada ketika itu mak saya berniaga di kedai makan. Mak saya bagi saya duit shilling tu untuk saya call USIM. Directly saya call USIM di public phone kat tepi kedai makan mak saya tu. Bila saya call, saya teringat pada masa tu pegawai yang angkat adalah perempuan, tapi saya tak ingat nama dia. Okey, dia menyatakan alhamdulillah adik dapat untuk sambung pengajian di USIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam 20 tahun Alumni USIM sempena dengan sambutan 20 tahun USIM. Baik, seperti mana biasa kita menampilkan pelajar-pelajar terbaik USIM sepanjang 20 tahun yang telah menerima anugerah di Majlis Convocation, dan salah satunya berada di sebelah kanan saya ini, Dr. Fauziah binti Hassan, merupakan penerima anugerah pelajaran diraja tahun 2008. Ya, baik, apa khabar? Alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya. Debar sikit Ustaz. Berdebar sikit ini biasa-biasa je. Baik, yalah, bila kita nak hari ini nak bercerita sikit tentang throwback 20 tahun ini, mungkin Dr. Fauziah boleh berkongsi tentang mungkin latar belakang diri sendiri, pengajian sebagainya. Silakan. Nama saya Fauziah binti Hassan. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor. Saya merupakan seorang anak tunggal perempuan daripada 3 orang adik-beradik. Untuk pengajian yang latar belakang akademik saya bermula, saya selepas tamat pengajian di Tingkatan 5, tamat sahaja diploma di KUZA, saya memohon untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana muda. Namun orang kata tak ada Allah tu sekali lagi tidak menyebelahi saya, kerana saya pada ketika itu gagal juga mendapat panggilan ke universiti pilihan yang pertama. Maksudnya panggilan universiti peringkat pertama. Kemudian rasa sedih tu memang orang kata tak tahu nak kata macam mana lah. Lepas SPM pun gagal masuk universiti, lepas diploma pun gagal juga panggilan pertama masuk universiti. Namun saya buat rayuan untuk panggilan yang kedua. Alhamdulillah, momen pada ketika itu saya masih ingat lagi Ustaz Ariri, di mana saya merasakan rasa sedih saya tidak dapat menyambung pengajian seperti orang-orang lain. Kalau kita tengok masa pada zaman itu, parents akan cerita anak dia dapat universiti mana, anak kau dapat universiti mana. Lepas tu kita tengok pula dekat media, dekat akhbar menceritakan pelajar-pelajar akan menyambung ribuan pelajar akan menyambung pengajian. So kita tak ada tempat pula pada ketika itu. So lepas saya memohon rayuan, saya cakap dengan mak saya yang kebetulan pada ketika itu mak saya berniaga di kedai makan. Mak saya bagi saya duit shilling tu untuk saya call USIM. Directly saya call USIM di public phone kat tepi kedai makan mak saya tu. Bila saya call, saya teringat pada masa tu pegawai yang angkat adalah perempuan, tapi saya tak ingat nama dia. Okey, dia menyatakan alhamdulillah adik dapat untuk sambung pengajian di USIM. Saya tak kira dah kos apa yang masa tu, janji saya dapat tempat juga. Itu perjalanan sedih saya lah di mula-mula untuk mendapat orang kata menyambung pengajian tu. Maknanya universiti ini telah memberi peluang kedua. Betul. Kepada seorang pelajar yang cemerlang tetapi tak dapat ruang kerana mungkin terlalu ramai dan sebagainya. Baik, satu menarik juga tentang Dr. Fauziah ini, belajar daripada sekolah agama, kemudian mengambil diploma pengajian Islam, kemudian masuk ke bidang komunikasi. Ini sebab dahulunya bidang komunikasi ni bidang asing lah. Macam ada golongan-golongan tertentu, golongan retis je lah maksudnya kan. Tapi dibuat pengajian ini di universiti ini, mungkin doktor boleh kongsi apa menyebabkan doktor masuk bidang pengajian ini dan pelajar pertama komunikasi yang dapat anugerah pelajaran diraja. Okey, kalau saya boleh recall balik Ustaz Ariri, keputusan peperiksaan saya di KUZA adalah 3.96, tapi saya tidak dapat kerana ketika itu saya ingat saya memohon fakulti
kepimpinan dan pengurusan program dakwah. So saya daripada KUZA, so saya nak menyambung ke peringkat program dakwah. Tetapi bila masa kita call tu dia kata kita dapat program komunikasi. Okey. Okey. Masa tu saya tak kisah, saya rasa macam ni bukan marah kan? Okay. Masa saya tak kisah sebab kita rasa macam kita nak juga dapat tempat. Kita nak juga mak ayah kita bangga kita dapat menyambung pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Bila masuk ke program komunikasi ni, saya tahu bahawa program kami ni dan 40 rakan-rakan saya yang lain merupakan first batch, orang kata bahan eksperimen lah untuk program itu. Kali pertama program itu ditubuhkan dan kamilah pelajar-pelajar yang pertama sekali. Dan alhamdulillah saya tengok rakan-rakan saya yang seangkatan ataupun satu batch dengan saya berjaya. Walaupun tadi Ustaz Ari kata kami daripada pengajian Islam, betul saya daripada program pengajian Islam di KUZA, namun orang kata di sini kita nampak USIM cuba menggilap bakat seseorang pelajar. Okey, walaupun mereka ada background atau orang kata asas dalam pengajian Islam, tetapi bagaimana dia membuat kepelbagaian ataupun mencongkil bakat pelajar dalam bidang-bidang mainstream yang lain. So pada saya masa itu program komunikasi memang agak unik lah. Macam mana saya nak belajar? Saya bukan macam Ustaz Ari kata, saya bukan retis pun. So dari situlah kita belajar tentang penulisan berita, tentang apa ni orang kata editing, yang saya kira kita tak perlu pun untuk ada, yang saya kira kita pelbagai background latar belakang yang lain masih mampu untuk kita mendalami ilmu-ilmu yang lain. Baik, ada satu perkara juga yang saya perhatikan. Kalau kita gagal ini, selalunya gagal permohonan ni kita jadi down, jadi lemah semangat. Betul. Tetapi doktor teruskan juga, second intake pun second intake lah kan, masuk dan berjaya. Mungkin apa yang menyebabkan ataupun ada prinsip tak yang menyebabkan doktor boleh berjaya sampai sekarang? Okey, betul lah Riri. Dalam hidup saya sepanjang saya belajar daripada tingkatan 1, masa kita dah matang lah, umur matang tingkatan 1, sampailah saya hari ini orang kata habis ataupun tamat pengajian PhD saya. Okey. Yang pertama adalah saya punya prinsip adalah manjada wajada, manzara'ah hasada. So sesiapa sahaja pada saya, kalau kita yakin, kita kuat semangat, kita jangan cepat down, kita akan berjaya. Cuba adik-adik ingat balik apa yang saya cakap tadi. Saya bermula dengan kegagalan, seperti Ustaz Ari kata, first intake tak dapat, second intake tak dapat, lepas diploma mohon lagi pun tak dapat, walaupun pointer saya pada ketika itu 3.96, di mana silapnya saya pun tak pasti. Okey, at the moment dapat masuk ke Universiti Islam Malaysia program komunikasi, saya mendengar taklimat daripada ketua program pada ketika itu, Profesor Dr. Naim Haji Ahmad, yang ingin bahawasanya saya nak pelajar cemerlang dihasilkan ataupun mesti pelajar komunikasi yang dapat bila grad 4 tahun nanti. So kata-kata dia tu memberi saya yang kata motivasi lah, azimat, okey, untuk saya belajar bersungguh-sungguh, untuk saya capture ataupun untuk saya sebab ilmu kita berbeza, bidang kita berbeza daripada pengajian Islam ke social science. So ke sains sosial dia menyebabkan saya kena ada work hard juga. Okey, tetapi untuk kita nak lihat bahawa adik-adik yang sedang kini mempelajari USIM ataupun yang akan masuk ke USIM, untuk tahu bahawasanya USIM ini menawarkan sesuatu yang kelebihan ataupun mempunyai kelebihan keunikan yang istimewa, di mana adik-adik yang daripada program lepasan pelajar lepasan agama ataupun bahasa Arab layak masuk ke USIM dan membina karakter diri, identiti dalam bidang-bidang mainstream yang lain. So peluang-peluang yang sebeginilah apabila saya dapat masuk ke USIM sebagai second intake pula tu, saya manfaatkan dan saya tanam semangat sungguh-sungguh untuk saya terus belajar. Maknanya modalnya adalah sungguh-sungguh. Modalnya sungguh-sungguh, Ustaz. Kalau kita bersungguh-sungguh, mesti boleh. Mesti boleh. Baik. Betul. Satu semangat luar biasa yang kita dapat kongsi pada hari ini. Jadi itulah perkongsian saya bersama dengan Dr. Fauziah berkenaan dengan throwback 20 tahun penerbangan USIM. Untuk mengetahui siapa lagi yang saya akan temu bual, jangan lupa untuk teruskan bersama kami dalam Alumni USIM 20 tahun. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput minum. Berjanji pada ibunda